العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ni kita sambung semula pembacaan kitab ini. Kita masuk pada bab yang ke-32. Bab yang ke-32 ini adalah suatu bab yang datang untuk menyatakan tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya saat ia dimasukkan ke kuburnya. Jadi Al-Imam Al-Qurtubi rahmatullah alaih dia mengeluarkan bab ni, iaitu Allah Subhanahu wa taala ada menyimpan satu rahmat, yang mana rahmat itu Allah berikan, Allah turunkan kepada hamba-Nya saat ia dimasukkan ke kuburnya. Jadi hidup dekat dunia ni pun ada rahmat, Allah bagi rahmat. Ketika masuk dalam kubur pun Allah simpan rahmat yang digunakan, yang Allah berikan kepada hamba-Nya ketika ia dimasukkan ke kuburnya. Sambungan dia. Telah berkata Atta Al-Khurasani, Atta Al-Khurasani rahmatullah alaih mengatakan, Allah Subhanahu wa taala sangat mengasihani ataupun sangat kasihan kepada hamba-Nya ketika ia dimasukkan ke dalam kuburnya. Lalu tinggal pulang oleh orang-orang dan ahli keluarganya. Maka demikian menurut sebuah hadis marfu yang diriwayatkan dari jalur Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi Atta Al-Khurasani rahmatullah alaih mengatakan Allah Subhanahu wa taala sangat mengasihani. Tidak ada satu waktu yang paling Allah kasihan kepada hamba yang Dia ciptakannya, iaitu pada hari ketika jasadnya dimasukkan ke dalam kuburnya. Lalu jasad itu ditinggalkan dan pulanglah orang-orang, yakni ahli keluarganya dan seluruh kaum kerabat dia. Maka kata Al-Atta Khurasani, demikianlah menurut sebuah hadis marfu yang diriwayatkan dari jalur Abdullah ibnu Abbas. Kemudian Abu Ghalib rahmatullah alaih bercerita, aku datang menemui Sayyidina Abi Umamah. Aku datang menemui Sayyidina Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu an di negeri Syria. Pada suatu hari aku menjenguk seorang anak muda tetangga dekat Abu Umamah yang sedang menderita sakit. Aku melihat pemuda ini sedang ditunggui dan dimarahi oleh bapa saudaranya ataupun pamannya. Dia berkata, wahai musuh Allah, bukankah aku telah menyuruh kamu? Bukankah aku juga telah melarang kamu? Maka si anak muda itu menjawab, wahai bapa saudaraku, seandainya Allah Subhanahu wa taala menyerahkan aku kepada mendiang ibuku, apakah yang agaknya ia lakukan kepadaku? Maka bapa saudaranya itu menjawab, ibumu itu akan memasukkan kamu ke dalam syurga. Anak muda itu berkata, padahal Allah Subhanahu wa taala itu lebih sayang kepadaku dari ibuku sendiri. Sehabis dia berkata begitu, maka ia pun meninggal dunia. Aku pun ikut ke kuburnya bersama-sama dengan bapa saudaranya. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba bapa saudaranya itu berteriak, menjerit dalam ketakutan. Maka aku pun bertanya kepadanya, ada apakah dengan kamu ini?
Ia pun menjawab, aku dapat melihat kuburnya itu sangat lapang dan kuburnya itu dipenuhi dengan nur, dengan cahaya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kisah Abu Ghalib rahmatullah alaih ini, dia menerangkan tentang pertemuan Abu Ghalib ketika dia menemui satu orang sahabat nama dia Sayyidina Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dia satu orang sahabat. Dia ada satu kisah yang masyhur tentang Abu Umamah ni. Abu Umamah Al-Bahili ini antara satu sahabat yang dia datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia beritahu dengan Nabi tentang mimpi dia. Dia mimpi dua orang. Satu mati syahid. Dua sahabat, satu mati syahid dulu dalam satu peperangan. Dan sahabat yang kedua ni dia mati setahun kemudian dia. Tetapi di dalam mimpinya dia melihat sahabat yang mati setahun kemudian itu dimasukkan ke dalam syurga dahulu daripada si mati syahid. Jadi Abu Umamah Al-Bahili ni bila dia mimpi benda ni dia berasa hairan. Sebab dia merasakan sepatutnya yang si mati syahid tu dimasukkan ke dalam syurga dahulu dari si orang yang mati kemudian. Maka dia telah menceritakan kisah ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi menerangkan kepada Abu Umamah ni. Nabi kata, wahai Abu Umamah, bukankah sahabat yang mati lewat setahun kemudian, bukankah dia dapat berpuasa, bukankah dia dapat solat, bukankah dia dapat mendirikan solat fardu selama setahun? Mana dia dapat semayang ekstra setahun. Semayang fardu tu dapat ekstra setahun. Bukankah dia dapat menunaikan solat-solat sunat ekstra setahun? Dia dapat semayang witir, dia dapat semayang sunat setahun ekstra. Bukankah dia dapat berpuasa sebulan Ramadan? Nabi beritahu dia yang setahun ekstra tu. Maka Nabi SAW menerangkan disebabkan amalan dia tu ekstra tu. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menaikkan darjat dia. Bukan maknanya yang mati syahid itu darjat dia rendah, tak. Tapi nak beritahu tentang beruntungnya orang yang Allah Taala bagi dia lebihan umur ni. Dia suatu kebahagiaan. Dalam hadis Nabi kata dia suatu kebahagiaan jika seseorang itu dipanjangkan umur dia. Bahagialah, satu kebahagiaan. Kalau satu orang tu Allah Ta'ala panjangkan umur dia. Dan Nabi melarang, ada satu bab Nabi melarang seseorang itu minta mati, minta cepat mati. Nabi larang kita berdoa dengan Allah minta cepat mati. Sebab diuji, kalau dia diuji dengan sakit, dia diuji dengan kesempitan hidup, kan? Uji sikit dengan kesempitan hidup, kan? Kemiskinan, tak cukup belanja, Allah uji sakit, cepat nak mati, cepat minta lebih baik matilah dia kata. Nabi larang. Sebab Nabi menerangkan seseorang itu dia tidak tahu apakah yang akan berlaku kepada dia selepas dia mati. Seseorang itu tidak tahu, kata Nabi, apakah yang akan berlaku kepada dia setelah dia mati. Adalah termasuk kebahagiaan jika seseorang itu dipanjangkan umur dia. Dan Allah mudah-mudahan dengan dipanjangkan umurnya itu, Allah Subhanahu wa taala beri dia dua benda. Kalau dia satu orang yang ahli taat, kalau dia satu orang yang saleh, dan memang soleh orang dia. Kalau dia satu orang yang saleh, jika Allah beri dia umur yang panjang,
maka dia boleh menambahkan kesolehan dia. Nampak dia macam orang yang dapat semayang ekstra apa? Ekstra setahun tu. Haji? Ekstra setahun. Kalaulah dia ahli maksiat, ataupun dia orang yang masih dalam menderhakai Allah Ta'ala, Allah panjangkan umur dia. Kadang-kadang kita tengok tuan-tuan, dalam realiti kehidupan kita seharian, dalam kita berkawan, dalam kita bersahabat, kadang-kadang kita jumpa ada setengah-setengah orang ni, bab semayang ni memang tak ada lah, memang dia lemah lah. Semayang memang tak lah. Nak datang masjid tu jauh sekali lah. Solat tak. Bab solat ni dia memang cukup lemah. Nak datang masjid pun tak lah, susah. Tapi kalau kita jumpa kat luar bab belanja orang makan ni, bab bersedekah orang ni, kan kita biasa jumpa orang tu, dia baik, orang dia baik. Kalau jumpa kat luar tu suka, kan? Nampak kita, Ustaz, macam tu. Tak sempat kita bayar kat kaunter, dia dah bayar. Dia bayar dengan kita punya tapau sekali. Saya kata tak payahlah. Tak betul. Bukan sekali, kadang-kadang beberapa kali. Dan dia terkenal dengan orang yang suka belanja orang. Dia ada baik dia. Tapi dalam bab solat ni dia lemah. Bab datang masjid ni dia lemah. Kita tahulah kan, dia lemah. Jadi kalau orang macam ni, dalam kebaikan yang dia ada benda-benda baik, sebab manusia ni tuan-tuan, macam mana pun kita mesti ada bahagian baik kita. Kita mesti ada bahagian gelap kita. Kita ada sisi terang, kita ada sisi gelap, kan? Jadi manusia ni macam-macam. Ada yang semayang okey, tapi ada bab lain yang dia tak okey. Ada yang semayang tak boleh, tapi bab sedekah orang okey. Jadi setiap manusia kaum muslimin ni dia ada kategori dia. Tapi kalau bagi orang yang macam ni, bila kita tengok dia, kita pun kena doa lah untuk dia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur dia. Tapi ya, sebab dia banyak sedekah tu, memang umur dia panjang. Dia suka fi syahri ta'am. Dia suka belanja orang makan. Sebab bagi orang makan ni, belanja orang makan ni tuan-tuan, di antara benda yang mula-mula Nabi sallallahu alaihi wasallam bila sampai di Madinah, Nabi bila sampai kat Madinah, satu tempat yang baru bagi Nabi. Bukan Nabi biasa kat Madinah tu, tak. Nabi satu Yathrib. Nabi pergi Yathrib dalam hidup Nabi sebelum kerasulan, masa umur dia 8 tahun. Masa umur dia ketika Halimatus Sa'diyah pulangkan Nabi kepada ibu Nabi Aminah ni ketika umur Nabi 5 tahun. Aminah sempat pegang Nabi, sempat hidup bersama Nabi setahun je. Bawa Nabi pergi Yathrib nak ziarah kubur bapa dia. Duduk sebulan di Yathrib, balik dalam perjalanan sakit mak dia. Sakit Aminah. Kemudian sampai di Abwa, meninggal. Antara Mekah dan, jadi Nabi pergi Yathrib, masa tu Yathrib bukan Madinah, nama dia Yathrib. Jadi Nabi pergi Yathrib masa umur dia 5 tahun saja. Tak ada dalam sejarah mengatakan Nabi selalu pergi Yathrib. Jadi ketika Nabi masuk ke Madinah, ketika Nabi hijrah ke Madinah ni, bila Nabi sampai, Nabi tahu Nabi bawa orang-orang muhajirin. Nabi bawa orang-orang muhajirin yang fakir dan miskin. Yang masa mula ikut Nabi ni semua bawah daripada B40. Bukan B40 dah, bawah lagi. Bukan B40 sahabat dah. Kita B40 Umar bumbung Astro lagi. Bawah sahabat Nabi, Allah sebut al-fuqara wal masakin, orang-orang muhajirin yang fakir dan miskin. Jadi bila Nabi tahu bersama Nabi ni
ada orang-orang muhajirin yang miskin, majority. Jadi bila Nabi beritahu dengan kaum muslimin di Madinah ni, Nabi kata, Nabi pesan kepada mereka, Nabi kata, sebarkanlah salam, aksirus salam. Nabi kata di kalangan kaum muslimin ni banyak bagi jumpa orang, Assalamualaikum. Jumpa orang, Nabi kata banyak bagi salam. Jadi orang Islam ni tuan-tuan, bila kita tak kenal ni, nak bagi kenal, kita bagi salam lah. Kalau kita tengok muka dia wangi kan, kita bagi salam kan, tengok senyum lah dia kan. Dan kita tak kenal kan, tapi kalau kita pergi mana, Assalamualaikum, Waalaikumsalam kan. Jadi kalau bergaduh pun, kalau bagi salam pun jawablah kan. Kadang kalau kita bermusuh tu, kadang-kadang dah lama dah bertengkar tu, tiba jumpa balik, Assalamualaikum ji, jawab kat salam dia kan, walaupun marah kan. Jadi orang Islam ni kan, orang Islam ni Nabi kata sebarkan salam. Jadi jumpa orang bagi salam, masuk rumah bagi salam, keluar rumah bagi salam, jumpa semua orang Islam kita bagi salam. Nabi kata sebarkan salam, sebab dengan salam itu dia akan merapatkan hubungan. Kemudian Nabi kata fi syahrut ta'am, banyaklah bagi orang makan. Maksud Nabi itu masak, banyak sedekah makan kat orang, banyak ajak orang, bagi orang ikutlah kemampuan, tak semestinya macam kenduri kahwin kan, ikut kan. Masak-masak kat rumah kita tu, kadang-kadang ada lauk lebih tu, kita hantarlah kan sebelah jiran kita sikit-sikit. Tak dapat daging kambing, ubi kentang tu pun jadilah kan. Kambing tu dah tak ada kan, beli sekilo RM48 lah tu kan. Nak bagi jiran, dapat sikit lah, dapat kuah dia ke, dapat apa, sekurang-kurang kisah daging kambing ni masyhur. Jadi bersedekah ataupun masak makanan dan bagi orang makan di masjid. Suka bagi orang makan. Sebab bila bagi makan ni, dia akan menyebabkan apa? Dia menyebabkan kasih sayang. Jadi Nabi SAW suruh bagi makan. Dan yang ketiga, Nabi pesan bangunlah di waktu malam. Yang ketiga, bangun malam, semayang malam, dan doa di waktu tengah malam. Kalian akan masuk syurga dalam keadaan tersenyum. Kalian akan dimasukkan ke dalam syurga. Jadi bagi salam, sebab bagi salam ni, orang yang bagi salam dulu, orang yang suka bagi salam dulu ni, dia terselamat daripada kibir, takabur, sombong kan. Kadang jadi bos kan, jadi pengarah, jadi ketua pengarah kan, jadi pengurus besar, semua yang serba besar lah kan. Yang nak ujung dia tu besar kan. Masuk pejabat, kita masuk pejabat buat muka bengih kan. Sebab kita bos, kita tunggu kelak, kita bagi salam, Assalamualaikum Cik, kita Waalaikumsalam. Sebab kita apa? Kita bos, itu bahaya. Itu bahaya. Sebab kita nak orang bagi salam kat kita, tapi orang yang dulu mendahului salam dia, walaupun kepada seorang penyapu jalan, Allah bebaskan hati dia daripada kibir, rasa bangga Allah selamatkan dia. Panjang tu kalau buat cerita bab salam ni. Jadi tu sebab Nabi suruh bagi salam, suka bagi orang makan, masak dah bagi orang makan. Baik kenduri, baguslah, buat kenduri tu lagi bagus. Kalau rajin buat kenduri tu, buatlah kenduri. Kalau tak pun rajin hantar lauk kek masjid. Kan tak apalah, mi hun pun okey je. Kan, mi hun, mi goreng, nasi lemak. Tak apa, 40 bungkus je. Tak apa, walaupun orang ada 60. Tak apa, dapat lah kan. Tak dapat tu, pergilah kat luar tu, cek lah kedai mamak, dan pergilah minum. Kan, tapi dia bagilah. Kan. Bagi orang makan, kemudian bangun di waktu malam. Kalian akan masuk ke dalam syurga. Jadi balik kepada riwayat Al-Bahili ni,
Jadi bila dia mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila dia mimpi Nabi telah terangkan kepada dia tentang laki-laki yang hidup setahun kemudian ni. Dapat hidup setahun. Dan itu sebabnya para ulama dalam riwayat yang lain, Nabi larang seseorang itu kamu minta cepat mati. Dan kita mohon kepada Allah dengan umur yang panjang ini, kalau satu orang ni dia terlibat dengan kemaksiatan, kita tengok dia buat baik, dia suka bagi orang makan, dia suka belanja orang makan, tapi buat datang masjid, buat apa ni, dia fail. Jadi kita pun doa dia, mudah-mudahan kebaikan yang dia buat tu Allah Ta'ala beri dia taufik dan hidayat sebelum dia mati. Sebelum dia mati. Jadi panjang umur dia sebab dia suka sedekah tu, Allah panjangkan umur dia. Tapi penghujung dia tu memang satu masa tu, sampai satu waktu Allah terima doa kita. Kita tak tahu bila Allah Ta'ala nak terima. Berubah dia. Kita tengok dia pun datang masjid, kan? Jadi Allah Ta'ala bila nak ubah setiap hamba ni, Allah memiliki kadar waktu dia. Ada turning point dia. Jadi kita sebagai orang Islam, kita husnuzan aja lah, kan? Kita doa lah untuk dia, kan? Kita datang, Allah Ta'ala pilih kita datang masjid, Allah Ta'ala pilih kita datang duduk kuliah ni. Ini dengan pilihan Allah Ta'ala, bukan kerana pilihan kita, bukan kerana kita rasa kita nak datang dan kita telah datang. Tidak. Walaupun kita mempunyai kehendak untuk datang, tetapi jika Allah tak nak kita duduk dalam majlis ni, Allah akan letak kita kat luar masjid. Walaupun kita nak datang, Allah ada 1001 macam cara untuk keluarkan kita daripada masjid ni. Itu jaga-jaga. Jadi kita kena ada sifat bila kita datang tu, alhamdulillah Allah telah pilih saya untuk datang. Kadang pagi-pagi kita datang sembahyang subuh, kan? Kita naik motor, kita lalu kat lorong-lorong rumah Rasa Jaya, kita pun tengok ramai orang Melayu kita. Dia ni tak tahu kau nak bangun sembahyang subuh. Kita pun bahaya. Kita pun bahaya. Kita naik motor ni, apalah orang Rasa Jaya ni masih tidur lagi. Berhati-hati di jalan raya. Kita naik motor ni, kita nak datang sembahyang subuh pukul 5.30 ni. Kita tengok rumah masih gelap lagi. Kita tengok orang yang kita kenal ni memang tak datang sembahyang subuh ni, masih tidur lagi, kan? Kalau kita ada kerisauan tu tak apa. Risau supaya orang Islam dapat datang sembahyang, alhamdulillah. Tapi hati-hati, jangan sampai kita merasakan kita lebih baik daripada orang lain. Itu bahaya. Dia ada sifat. Antara kisah yang masyhur, kisah Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Kalau orang mengaji Mesir, yang mengaji di Azhar sampai hari ini, kalau dia kata dia mengaji Azhar, kita kata dengan dia Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Kalau dia tak kenal, dia tak mengaji Azhar tu. Dia tak mengaji Azhar tu. Itu chief besar Azhar dulu, ulama besar masyhur. Karangan kitab dia ratusan kitab. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi ni orang Mesir punya sayang ni, satu ulama yang besar dan begitu disayangi sehingga dia pernah pergi satu tempat, dia kuliah, dia ceramah di satu tempat, orang punya penuh. Dan orang punya sayang dengan dia, satu hari tu punya sayang, dia nak keluar tu terlalu ramai orang dalam kereta dia, contoh kat parking, kereta tu dekat parking tu, dia nak keluar tu orang terlalu ramai. Jadi orang kampung tu terlalu sayang dengan dia ni. Apa dia buat? Dia orang ramai-ramai angkat kereta dia. Dia orang ramai-ramai angkat kereta letak depan masjid dia. Angkat kereta dia. Ramai-ramai tu angkat, betulkan position kereta tu. Yelah tuan, bila dah terlalu apa? Nak reverse kereta jadi orang kampung ni sebab terlalu, orang Mesir terlalu sayang dengan dia. Terlalu sayang dengan dia, sehingga mereka angkat kereta dia. Angkat ramai-ramai. Orang kata, macam mana angkat kereta? Apa pula heran, rumah kita boleh kandah. Betul je. Rumah kampung Kek Bilah tu macam ni kita tukar position. Masjid Jami' Rahang tu dia kandai daripada veterina tu. 1940 lebih. Saya tanya arwah bapak saya, macam mana ya? Dia tak, asal masjid tu Kek Veterina tu.
kat belakang veterina tu papan dia. Lepas tu dia dapat tanah arwah Datuk Kelana, bagi tanah tu, tanah Bejik Rahang tu arwah Datuk Kelana bagi. Arwah Datuk Kelana bagi tanah tu. Khas untuk buat apa? Masa tu yang tanda tangan tu satu pegawai, pejabat tanah, pegawai British. Dia belum merdeka lagi. Habis macam mana weh? Kanda. Daripada veterina tu kanda masjid lah. Surau lah masa tu, surau papan kan. Jadi dia angkat kereta Syekh Mutawalli Sya'rawi ni nak betulkan position ni. Syekh Mutawalli bila tengok tu terkejut dia. Sebab terlalu sayang orang kampung tu kat dia. Akhirnya dia naik kereta tu. Bila dia naik berjalan, orang kampung kejar daripada belakang. Sayang dengan dia. Sampai satu perjalanan, dia suruh driver dia berhenti kat satu tempat. Dia kata berhenti jap. Nak buang air kata dia. Nak buang? Nak tak tahan. R&R lah, R&R. Senang faham lah. Berhenti kat R&R lah. Satu tempat nak buang air. Syekh Mutawalli pun turun, escort dia pun ikut dia, dia pun masuk dalam tandas, dia orang tunggu kat luar. Punya lama tak keluar-keluar. Apa hal lah orang tua ni kan? Takut jatuh dalam bilik mandi, dalam tandas ke, heart attack ke. Dia kata pergi tengok lah. Jadi dia orang pergi masuk cari dia, tengok-tengok dia tengah cuci lubang tandas. Dia tengah cuci lubang tandas. Dia ambil buru jamban tu dia. Semua berapa tandas yang dia dapat tu dia jolok lubang tu. Dia duduk dia. Terperanjat orang dia kata, "Ya Syekh." Dia kata, "Apa benda tuan buat ni? Apasal tuan buat kerja-kerja yang dibuat oleh pekerja-pekerja pencuci tandas?" Syekh Mutawalli Sya'rawi rahmatullah alaih beritahu, "Tadi ketika aku nak keluar daripada masjid, ketika aku lihat lautan manusia ni, mengangkat kereta aku ni, dalam hati aku terasa bangga diri." Orang tak nampak, tapi aku rasa. Rasa apa? Aku merasakan diri aku sikit je. Aku rasa diri aku hebat je. Kan mana ada Perdana Menteri orang angkat kereta tu? Tak ada. Syekh Mutawalli Sya'rawi orang angkat kereta. Jadi dalam hati aku ni aku terasa sedikit rasa bangga tu. Maka aku tidak menyukai perasaan tu. Oleh itu ku cuci lubang tandas ni. Ku katakan kepada diriku, aku tidak ada apa-apa melainkan aku lebih hina daripada kerja ni. Mana aku tak ada apa-apa. Ana abdi. Aku satu orang hamba. Halus tuan-tuan, halus. Jadi kita dalam agama ni kan, jadi bila kita tengok orang tu, kita doa mudah-mudahan Allah Taala bagi dia apa? Allah panjangkan umur dia, kan? Walaupun kita doakan untuk dia Allah sihatkan dia panjang, mudah-mudahan Allah bagi dia taufik untuk dia berubah kan. Jadi balik kepada riwayat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Dia kata, aku telah menemui Sayyidina Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu di negeri Syria. Maka pada suatu hari aku menjenguk ada satu orang anak muda jiran tetangga yang duduk dekat dengan Abu Umamah, dan pemuda ini sedang sakit. Aku melihat dia sedang ditunggui dan kemudian dia dimarahi oleh bapa saudara dia. Bapa saudara dia berkata kepada dia, "Wahai musuh Allah." Dia panggil anak saudara dia, "Wahai musuh Allah." Mana marah betul lah dia dengan budak ni. Dia kata, "Wahai musuh Allah." Dia kata, "Bukankah aku telah melarang kamu? Bukankah aku telah menyuruh kamu ni?" Dia kata, "Bukankah dulu aku suruh kau jadi orang Islam yang taat? Bukankah aku suruh kau jadi orang yang taat? Bukankah aku juga telah melarang kamu ni? Bukankah aku juga telah melarang kau daripada melakukan benda-benda yang haram?" Maknanya budak ni ada masalah lah. Budak yang sakit ni, maknanya sebelum dia sakit, dia ni budak yang bermasalah. Bapa saudara dia marahlah dia, kan? "Bukankah dulu aku beritahu kau suruh jadi orang yang taat, suruh semayang, suruh jadi orang baik? Bukankah aku juga melarang kau daripada buat benda-benda yang diharamkan oleh agama ni? Tapi kau buat, kau terlibat dengan kemaksiatan. Kau doge. Kau doge.
Kemudian bila dia marah anak dia ni diam. Kemudian anak dia kata, wahai bapa saudaraku, dia kata wahai bapa saudara tu. Dia kata kalaulah seandainya Allah Subhanahu Wa Taala menyerahkan aku ini kepada arwah ibuku, dia kata, mendiang ibu ni. Mana kalaulah mak aku masih hidup, kalau mak masih hidup, kalau Allah serahkan urusan aku ni kepada ibuku, agak-agak apakah yang akan dilakukan oleh ibuku kepadaku? Walau macam ni punya teruk keadaan, agak-agak mak buat apa? Jadi bapa saudara dia menjawab, ibu kamu ini, ia akan memasukkan kamu ke dalam syurga. Maknanya mak ni, macam mana teruk anak dia pun, kan, macam mana teruk pun anak dia, mak dia tetap berusaha untuk masukkan anak dia ke dalam syurga. Kalau mak dia boleh dah mohonkan keampunan, mak dia akan mohonkan keampunan. Ya. Kalau tuan-tuan ingat dulu kan, saya tak ingat tahun bila lah, ingat tak dulu kes Rambo Bentung tu? Bukan Bentung Kali. Bentung Kali itu India yang tembak mati tu. Ni ada lagi satu kes tahun 90-an, Rambo Bentung tu, yang dia terlibat dalam kes bunuh Grogol Bersiri. Dia dijatuhi hukuman gantung sampai mati. Ada satu kes, dia kelar satu budak perempuan umur 17 tahun tu. Budak tu mati. Kemudian ada pegawai perhutanan, dia ceroboh rumah orang tu, budak muda 31 tahun, bini dia mengandung, dia hentak laki dia tengah tidur tu. Laki tu pun mati kalau saya tak silap. Dia perkosanya bini orang tu. Macam ni punya jahat lah, kan, tahap kejahatan tu. Tapi walaupun telah dijatuhi, ketika dia dijatuhi hukuman gantung ni, mak si perempuan ni yang mati kena kelar ni, 9 tahun mak dia tunggu. Mak dia memang nak gantung Rambo Bentung ni mati. Mak dia kata 9 tahun saya tunggu. Walaupun begitu, dalam mak yang nak suruh ini, mak Rambo Bentung ni pun berusaha mendapatkan pengampunan di raja. Mak dia kata, tak, anak saya sebenarnya baik, kata mak. Anak saya sebenarnya dia budak baik, mak Rambo Bentung ni. Jadi maknanya apa? Macam ni kita punya jahat dia buat, baik apa? Kan? Tapi itulah mak. Jadi ibuku kalau diserahkan urusan anak tu kepada mak dia, maka maknya ini kata anak dia, ibuku, bapa saya kata, kalau urusan engkau ini diserahkan kepada ibumu, ibumu akan memasukkan engkau ke dalam syurga. Maka anak muda itu pun berkata, wahai bapa saudaraku, padahal Allah lebih sayang kepadaku daripada ibuku sendiri. Dia kata kasih sayang Allah Ta'ala kepada aku ni sebenarnya mengatasi kasih sayang ibuku kepada aku. Allah lebih sayang aku daripada mak aku. Maka sehabis berkata begitu, mati dia. Habis dia bercakap macam tu, meninggal dia. Nak menunjukkan betapa baik sangka dia kepada Allah Ta'ala. Husnuzan. Begitu baik sangka dia dengan Allah, walaupun dia memiliki dosa dan kemaksiatan. Jadi bila dia berkata macam tu, kemudian dia pun meninggal dunia. Maka kata dia, aku pun ikut, kata Abu Ghalib, dia kata aku pun ikut serta mengkebumikan dia bersama dengan pamannya. Dia kata selang beberapa waktu, tiba-tiba bapa saudaranya itu berteriak, menjerit, terperanjat. Aku pun bertanya kepadanya, ada apa dengan kamu ni? Maka dia menjawab, wallahi, aku dapat melihat kuburnya itu sangat lapang dan dipenuhi dengan nur, dengan cahaya. Maksudnya mungkin pada waktu tu orang lain tak menyaksikan benda tu, orang nampak macam biasa, tapi pandangan Allah perlihatkan kepada bapa saudara dia je. Mungkin dalam waktu yang singkat dibukakan tabir, dibukakan hijab di alam barzah, dibukakan hijab pemandangan di kubur sekejap. Kan? Dia macam dalam kalau banyak riwayat, kalau kita tengok antara kisah-kisah yang masyhur kan, sahabat pun lihat perkara ni.
Sebagai contoh macam ketika wafatnya, ketika meninggalnya Zainab, Nabi sallallahu alaihi wasallam ada anak perempuan sulung. Antara anak-anak perempuan Nabi ini dia Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulthum, Fatimah binti Rasulillah. Tapi dalam anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam ni Zainab mati dulu. Zainab ni pula dalam sejarah, Zainab ni ketika Nabi kahwinkan dia, ketika peperangan Badar, suami Zainab ni bersama tentera musyrikin Mekah perang dengan Nabi. Maknanya menantu lawan bapa mentua. Menantu dia kafir, kapiak. Laki Zainab ni, dia kahwin dengan Zainab, tapi dia berada di pihak musyrikin. Ketika peperangan Badar, dia bersama dengan orang-orang musyrikin, berperang dengan pak mentua dia, punya berani dia lawan pak mentua. Kalau kita lah, menantu kita lawan kita lempang dia sekali kan. Wah, ajar nak lawan kita pula kan. Kita bapak mentua dia. Menantu kita datang tiba-tiba nak melawan dengan kita. Tapi dia bersama dengan musyrikin Mekah memerangi kaum muslimin, memerangi bapak mentua dia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam peperangan Badar kalah musyrikin. Dan antara orang yang ditawan ni adalah menantu Nabi ni, suami kepada Zainab. Dan ketika tawanan perang, Nabi tak tahu suami Zainab ni kena tawan pada awal dia. Jadi bila berita orang ditawan, orang musyrikin Mekah dapat berita ahli keluarga yang ditawan tak terbunuh, mereka jadi takut. Jadi pada waktu itu tebusan. Jadi orang di Mekah pada waktu itu, kalau ada anak laki dia kena tawan, ada perempuan yang kena tawan, mak, ayah, adik-beradik, abang datang bawa barang komeh, datang bawa wang tebusan, nak tebus, nak beli balik. Tapi yang paling tragik dia, bila Zainab dengar suami dia kena tawan dalam peperangan Badar, kisah tu Zainab masuk dalam bilik dia lah. Dia keluarkan satu kalung. Ni tragik ni. Dia keluarkan satu kalung, iaitu kalung milik Khadijah, yang Khadijah hadiahkan kepada Zainab pada hari perkahwinan Zainab. Ketika Zainab kahwin, anak sulung kahwin, mak dia hidup, Khadijah keluarkan kalung dia. Khadijah sarung kat Zainab, Khadijah bagi kat Zainab, mak bagi kat anak. Zainab pegang barang tu. Tapi ketika suami dia ditawan di Badar, dia hantar utusan bawa kalung apa? Khadijah. Ketika mereka menyerahkan harta tebusan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang kalung Khadijah. Nabi tak tahu tu suami Zainab. Ketika dibagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi dalam riwayat mengatakan bila Nabi tengok kalung tu, Nabi tergamam. Nabi terdiam. Berubah wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga tiba-tiba kata para sahabat, kami melihat air mata mengalir daripada wajah Nabi sallallahu alaihi. Sebab apa? Teringat Khadijah. Geleng kepala Nabi. Nabi kata, Zainab, kau tebus suami kau dengan kalung bini aku, kata Nabi. Maksud dia macam tu lah. Kau tebus laki kau yang kafir ni dengan kalung Khadijah. Insan yang paling aku sayang atas muka bumi ni, yang telah korbankan seluruh harta dia untuk aku. Kalung ni Khadijah punya, tapi kau bagi untuk tebus. Nangis Nabi. Akhirnya sahabat syur dengan Nabi, ya Rasulullah, jangan ambil apa-apa daripada Zainab. Sahabat faham. Sahabat kata, ya Rasulullah, jangan ambil lah apa-apa daripada Zainab. Akhirnya Nabi mesyuarat dengan sahabat. Nabi kata, kalau begitu untuk Zainab tidak diambil apa-apa tebusan. Tapi syarat, kata Nabi. Nabi panggil menantu dia. Nabi kata dengan sahabat, 2 orang ikut dia balik ke Mekah. Sampai di sempadan Mekah, Nabi kata, kau masuk dalam Mekah, bawa keluar Zainab, kata Nabi. Bawa keluar Zainab.
hantar kepada 2 orang wakil ni, dan 2 orang ni bawa Zainab balik ke Madinah, kata Nabi. Aku merindui Zainab, kata Nabi. Sayang Nabi dengan Zainab ni. Akhirnya sampai di Mekah, dia menunaikan janji dia. Sampai masuk rumah, dia bawa Zainab keluar. Sampai ke sempadan Mekah, serah balik pada 2 orang wakil ni, dan balik ke Madinah. Zainab ketika nak keluar, berkelari kat Mekah tu, sebab Zainab anak Muhammad nak keluar. Datang warih Khadijah, warih dia. Ambil satu tombak, Zainab dah naik atas unta. Zainab mengandung waktu tu, Zainab mengandung. Zainab naik atas unta. Dia ambil satu tombak tu, dia apa? Dia baling dekat Zainab. Dia tombak Zainab. Jatuh Zainab daripada unta. Tinggi unta ni tuan-tuan, perempuan mengandung jatuh daripada unta. Jatuh Zainab. Sakit Zainab sehingga gugur kandungan dia. Kemudian selang beberapa hari, datang Abu Sufyan. Abu Sufyan kata, pasal apalah buat macam ni? Nak redakan keadaan, sebab tak nak bagi anak Muhammad keluar daripada Mekah. Sebab mereka musyrikin dah kalah dalam Badar. Nak torture Zainab. Tapi akhirnya hasil perbincangan, Zainab dipulangkan kepada Nabi selang beberapa hari lepas dia dah reda sakit, dia pulang. Balik kepada jumpa Nabi, hidup dengan Nabi hampir setahun. Zainab meninggal sebab sakit. Dan ketika Zainab meninggal, ketika Nabi nak masukkan dalam Zainab dalam lubang kubur ni, ketika Nabi nak masukkan Zainab, wajah Nabi, kata Anas, wajah Nabi SAW bertukar menjadi muram. Nampak kesedihan pada wajah Nabi ketika Nabi memasukkan Zainab. Kemudian tetapi selang beberapa lama ketika Nabi keluar, kata para sahabat, kami melihat perubahan pada wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi jadi begitu nampak kegembiraan. Kami bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, 2 keadaan. Apakah yang telah berlaku? Nabi kata ketika aku memasukkan Zainab, aku berasa sangat sedih kerana di antara semua anak aku ni, Zainab lah yang paling lemah badan dia. Zainab ni masa paling lemah, dia paling tak kuat badan dia. Di antara anak aku yang badan tak berapa kuat. Dia sangat lemah, kata Nabi. Dan dia telah menderita untuk agama ini dengan penderitaan yang laki dia buat, dengan kaum dia yang telah dilakukan oleh kaum dia. Oleh itu aku merasa kasihan. Aku tahu Zainab, dia tidak mampu menerima himpitan di kuburan. Zainab ni tak mampu. Aku merasa kasihan kepada dia. Kemudian aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menyelamatkan Zainab, memberi keringanan kepada Zainab. Kemudian Allah menerima doaku. Allah terima. Dan aku berasa sangat gembira, kata Nabi. Bau Nabi keluar daripada kubur. Jadi peristiwa-peristiwa yang berlaku di kuburan ni, tuan-tuan, kadang-kadang ada kala Allah Ta'ala zahirkan, kan? Jadi ada kala Allah Ta'ala zahirkan kepada kita, ada kala Allah Ta'ala tutupkan. Jadi kata para ulama, dengan doa Nabi SAW, Allah meringankan seksaan kubur bagi Zainab. Jadi berdasarkan kisah itu, kata para ulama, kita nak dapat doa Nabi, kita tak ada kaitan. Kita bukan ahli keluarga Nabi, kita bukan ahlul bait, kita bukan anak perempuan Nabi, anak laki Nabi, menantu Nabi, bukan. Kita tak ada apa-apa, kita umat Nabi je. Tapi untuk mendapatkan doa ini, kata para ulama, tidak ada jalan lain melainkan memperbanyakkan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyakkan selawat, kemudian bertawassul, memohon kepada Allah agar Allah selamatkan kita daripada ditimpa azab di kuburan. Berdoa kepada Allah melalui wasilah, melalui kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima doa kita. Jadi insya-Allah lah, tuan-tuan, ya. Jadi saya berhenti takat ni dulu. Kita sambung pada minggu yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim taslima. Rabbana ighfir lana wa liwalidain wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbi irhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.